Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita dengan membaca sedikit latar belakang beliau. Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz adalah Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor adalah seorang pakar bedah pediatrik dan mempunyai pencapaian yang luar biasa dalam kepimpinan. Antara yang terselah adalah sebagai wanita pertama menjadi profesor di pediatric surgery di Malaysia dan di UKM. Wanita pertama memimpin pediatric surgery services dalam institusi akademik di Malaysia. Ketua Pediatric Surgery di Fakulti Perubatan UKM dari tahun 2011 hingga 2019. Profesor juga terlibat dalam pembangunan Advanced Pediatric Laparoscopic Services dan Advanced Surgical Skills Center untuk Fakulti Perubatan UKM. Profesor adalah salah seorang anggota teras untuk pembangunan Hospital Kanak-kanak pertama UKM dari tahun 2010 hingga 2014. Profesor Dayang juga menubuhkan program latihan 4 tahun Postgraduate Pediatric Surgery untuk UKM dan mengetui perwakilan UKM di National Pediatric Surgery Conjoint Committee. Ini banyak membantu melatih pakar-pakar pediatrik di Malaysia dan beliau juga ahli jawatan kuasa Professional Conduct for Postgraduates dan juga pengarah kursus bagi Subspecialty Training Program on Advanced Pediatric Laparoscopy for Pediatric Surgeons di Malaysia dan antarabangsa. Wanita pertama memegang jawatan yang berprestij sebagai International Examiner for European Board of Pediatric Surgery. Profesor juga mengetui kumpulan penyelidik on Health Advocacy for Women and Children di Fakulti Perubatan UKM sejak tahun 2019. Profesor adalah pengurusi bersama bagi jawatan kuasa kesihatan untuk the National Council of Women's Organisation NCWO Malaysia dan baru-baru ini Profesor telah berjaya menyiapkan program pembangunan kepimpinan wanita Oxford yang dibangunkan oleh Said Business School, University of Oxford. Okey. Baiklah, kita sudah pun mengenali serba sedikit penceramah kita pagi ini yang mana tajuk yang akan disampaikan ada kaitan dengan kehidupan harian kita pada musim pandemik ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Nur Asiah Muhammad Yusof, Peguam Besar Negeri Sabah, yang berbahagia Datuk Hajah Masnah Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pentadbiran, yang berbahagia Puan Nurliza Awang Alip, Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, yang bahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi, yang berbahagia Datuk Dr. Marina Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah, yang berbahagia Puan Nolijah Danin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan, yang berbahagia Puan Mirna Jimenez, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, yang bahagia Puan Rusnah Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah yang sudi menjemput saya, rakan sekerja saya Profesor Madya Dr. Farahani Imran, kami di Jabatan Surgery yang sama di Fakulti Perubatan, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri, yang dikasihi Pegawai Kanan Wanita Kerajaan Negeri, yang dikasihi para pemimpin wanita dan para peserta yang dikasihi sekalian. Selamat menyambut Hari Wanita. Saya sangat bersyukur kerana cuaca elok pagi ini di Kuala Lumpur. Panas, dah 2-3 hari hujan sangat lebat. Sampai tengah malam pun lebat hujan. Pagi ni elok. Bila elok tu saya harap wifi saya okeylah pagi ni supaya kita semua dapat mendengar. Saya rasa 1.5 jam untuk saya bercakap tu macam mungkin boleh membawa mengantuk ramai orang. Jadi saya harap kita slow pace dan sila kalau ada apa-apa nak bertanya saya sudi menerima sebarang soalan.
Boleh Puan Pengerusi saya share slide saya? Silakan Prof, silakan. Baik. Saya tak screen sharing ya? Sudah ke? Sudah. Baik. Baik, saya mulakan. Terima kasih sekali lagi. Tajuk yang diberi kepada saya ialah webinar wanita dan perubatan sains. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk tajuk ini. Saya sebenarnya susah nak mendapat literature tentang pencapaian wanita kita sendiri ya. Dan saya akan beritahu kenapa. Jadi fokus pada perkongsian saya pada pagi ini adalah berkaitan sejarah perjuangan wanita dalam perubatan sains global. Kemudian kita akan tengok sedikit penemuan berkaitan perjuangan wanita dalam perubatan sains di awal pandemik COVID-19 kan, pada tahun lepas. Kemudian kita tengok ada tak sebarang perubahan setelah lebih setahun berlalu ni. Ya. Kadang-kadang kita rasa tak ada kemajuan ya, tapi mungkin ada. Mungkin kita rasa banyak kemajuan tapi sebenarnya tiada ya. Jadi kita akan tengok ada tak sebarang perubahan setelah lebih setahun berlalu. Kemudian saya akan melihat sedikit rekod wanita di Malaysia dalam perubatan sains yang berjuang menghapuskan COVID-19 ya. Mungkin saya tak dapat capture semua, tapi saya akan capture yang saya rasa elok untuk saya kongsikan dengan para hadirin sekalian, kerana mungkin yang ini tak di-highlight kepada kita rakyat jelata ni kan. Kita bukan orang VIP pun kan. Jadi tapi mereka ni sangat penting contribution dia kepada negara ya. Dan saya akan tengok sikit apa persiapan di masa hadapan sebelum saya membuat kesimpulan. Baik, dalam sejarah perubatan sains peringkat global, sebenarnya pada abad ke-11 atau 12 ya, ada satu nama yang sangat popular iaitu Trotta of Salerno ya. Trotta of Salerno ni seperti yang kita mungkin puan-puan semua pernah dengar ya, susah sangat zaman dahulu untuk wanita menjadi seorang doktor ya, atau medical practitioner. Kalau kita pandai sikit, dia takkan nak mengajar kita ya. Jadi Trotta of Salerno ni dia sebenarnya diterima untuk mempraktis perubatan ni kerana mula-mula dia start dengan apa tu masalah gynae, masalah sakit puan. Jadi mereka membenarkan dia ya. Sebenarnya dia seorang surgeon, baik. Dan dia mendapat dia terpaksa menyorok berlakon sebagai lelaki sebelum dia dapat diterima sebagai doktor wanita ya. Kemudian kita tengok, saya tak nak cover semua, ada beberapa yang saya rasa sangat penting dengan perubatan sains, sejarah perubatan sains ni. Dan kita tengok pada 1903, Marie Curie dengan Pierre, ni husband and wife dia mendapat Nobel Prize kerana mereka ni sangat pandai bidang fizik ya. Dan dalam bidang fizik ni mereka telah melihat kepada radioactivity. Dan pada tahun 1903, Marie Curie mendapat kedoktoran PhD dia dalam bidang fizik ya. Tapi selepas itu sebaik dia mendapat tu dalam 3 tahun, suami dia meninggal dunia kerana kemalangan ya, kemalangan jalan raya. Tetapi dia meneruskan pengajaran dan penyelidikan dia dalam bidang fizik hingga dia begitu dikenali dalam perubatan radioaktiviti dan seperti yang kita tahu radioterapi dan sebagainya itu diperlukan untuk perawatan kanser ya. Jadi Marie Curie sangat penting kepada kami dalam pakar perubatan ya, pencapaian dia. Mungkin yang ini tidak berapa orang kenal tapi dia ni sangat signifikan ya, Rosalind Franklin ya. Beliau sebenarnya adalah British chemist.
Slide saya banyak dalam bahasa Inggeris, tapi kita akan mengguna dua bahasa supaya kita boleh, kalau ada yang nak buat rujukan lepas ni senang nak cari dan juga kita boleh lebih memahami kan. Kadang-kadang kalau saya translate tak betul pun tak apa bagus kan. Jadi Rosalind Franklin ni dia ada PhD dalam Physical Chemistry dari Cambridge University. Ya, tapi dia sangat berminat tentang struktur DNA yang helix tu, ya. Malangnya orang lain yang mendapat Nobel Prize untuk DNA ni, ya. Kerana Rosalind telah meninggal dunia 4 tahun sebelum Nobel Prize itu diberi. Okay. Seterusnya, dalam sejarah perubatan sains yang berkait dengan COVID ini, inilah dia saintis yang discover coronavirus ni sebenarnya, ya. Dan tahun 1963 macam tu, June Almeida, ya. June Almeida adalah orang yang pertama dia menggunakan elektron mikroskop ini, ya. Dia nampak struktur dan describe, ya, coronavirus, human coronavirus. Dialah sebenarnya yang melaporkan kewujudan human coronavirus, ya, perempuan, ya. Baik. Tapi kita tengok bila start coronavirus, ya, antara yang paling cepat sekali bertindak ialah Mike Pence. Mike Pence ni zaman Donald Trump dulu, ya. Jadi dia sangat, ni masa March 2020, ya. Dia di White House, dia pun start task force dalam situation room dia. Dia sangat banggalah nak buat ini, nak buat itu, nak control ini, tapi cuba kita tengok ni, ya, semua dia punya orang hebat-hebat dia tak ada seorang pun wanita, ya. Dia lupa, ya. Ini adalah cuba kita tengok dalam institusi kita sendiri, ya. Saya sangat gembira dengan Puan Jasmine Teo tadi cakap keadaan di Sabah tidak begitu, ya. Sentiasa mengutamakan leadership wanita mengikut merit, itu sangat bagus, ya. Tapi even di White House, ya, di US masa tu keadaan tidak begitu kondusif, ya. Ini tahun 2020, ya. Jadi cuba kita tengok apa United Nations katakan tentang COVID-19 dan gender. Tajuk hari ini saya nak bawa supaya kita faham, ya. Kita faham di mana kita berada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada website UN Women, ada satu section dinamakan Women Count, ya. And then ada data gender story tentang COVID-19 and gender. Apa yang kita perlu tahu dan kenapa kita perlu tahu, ya? Apa benda yang kita nak tahu, okey? Daripada sini, itu bulan Mac, ya, tapi pada bulan Mei dalam masa yang sama, Dr. Ines Miyamoto, dia daripada APCSS, ya, daripada Nexus, ya, dia sendiri mendapati dalam kajian dia dalam pengurusan COVID-19, ya, 70% urusan adalah dilakukan oleh wanita, ya. Ini pada bulan Mei. Jadi dia sangat alarm sebab 2 bulan, 3 bulan sebelum tu ramai task force ini tidak mengambil, bila tak ada dalam task force tu wanita, kebajikan 70% healthcare workers wanita ini mungkin tidak akan berlaku, ya. Jadi mereka kalau tak tahu macam mana kita punya keadaan, kita ni perlu sick leave ke, maternity leave ke, apa employment benefit yang diperlukan oleh wanita, kita akan ketinggalan, ya. Masa elok pun mungkin mereka tak fikir, masa pandemik lagilah mungkin orang tak tengok, ya. Itu yang ketakutan yang disuarakan oleh Dr. Miyamoto. Jadi pada bulan yang sama, France 24, satu television network, ya, di Paris, dia ada satu channel dinamakan 51%, ya. Jadi dia telah berhubung dengan beberapa expert di UK dan dia telah mengeluarkan satu
warning awal. Dia kata masa tahun daripada Mac sampai Mei itu, ingat kan, sangat teruk situasi di Europe kan, di UK dan Europe. Jadi dikatakan pandemik ini highlight lack of female representation. Dan dia berkali-kali mengingatkan boleh akses perbualan ni di YouTube ya. Dan dia telah berbincang dengan Dr. Sarah Hawkes, Director of the UCL Center for Gender and Global Health. Dan Dr. Sarah Hawkes ni adalah founder, pelopor kepada Global Health 50-50. Bagus kita follow Global Health 50-50 ni kerana dia sangat telus ya. Dia melihat inisiatif untuk mendapat gender equality kepada kesihatan yang seimbang di peringkat antarabangsa ya. Jadi dia tengok negara-negara. Dalam Malaysia ni kita dia tak ada data dia nak comparekan. Tapi kita bagus sebab dia tengok Global Health 50-50 itu maksudnya seimbang gender lelaki dan wanita dalam bidang kesihatan. Ya. Jadi apa yang Dr. Sarah Hawkes katakan adalah sama dengan semua kajian yang telah dibuat the last 50 years, iaitu kalau ada kepimpinan wanita, pemimpin wanita sangat sesuai untuk keadaan konflik dan keadaan pandemik ya. Kerana kepimpinan wanita adalah selalunya lebih committed, kolaboratif dan empathetik. Maksudnya kita ni walaupun kita apa pun kita punya kepercayaan agama, politik, budaya dan kaum, kita komit untuk berkolaborasi untuk kebaikan sejagat ya. Tidak menjadi hal kepada wanita untuk membuat itu ya. Dan kalau kita dalam bidang kepimpinan memang kita tahu it's nothing to us because it's very easy ya. Jadi dalam UN Women ini dia ada gender monitor ya. Dan elok kalau kita yang di dalam institusi kepimpinan wanita ataupun dalam mana-mana kementerian ke jabatan ke melihat bagaimana gender monitor ini boleh dibuat. Kalau kita tak buat gender monitor ni, kita akan kata kita sentiasa kehadapan. Sebenarnya mungkin kita boleh betul-betul letak kita di mana, baru kita boleh buat cara untuk mengatasi masalah ya. Kita kena pasti dulu masalah. Jadi antara data-data yang boleh kita dapat je lah seperti ni ya. Kita boleh tengok ni semalam saya download latest dia lambat sikit lah. Dia punya bila upload tu lambat sikit je lah 26/9. Dia punya latest data. Berapa confirm cases, berapa death ya. Banyak ni berapa capacity. Banyak dia punya source ya. World Bank, WHO, UNICEF, UNFPA ya. Berapa kadar nurse dan midwife, berapa kadar dan sebagainya ya. Dan tengok confirm case antara lelaki dan wanita, lelaki yang warna kuning, perempuan yang warna biru ya. Dan tengok macam mana dia manage health emergency dan sebagainya. Jadi kalau kita dalam bidang perubatan sains, data-data begini sepatutnya negara kita pun report yang sama. Barulah kita boleh kata setara kan, barulah kita kata kita compare apple to orange ya. Kalau kita punya pelaporan itu tak sama, kita takkan tahu di mana kedudukan kita. Okey? Jadi yang saya nak tunjuk lagi, kalau kita tengok agak seragam ya kadar kes lelaki dan wanita ikut jumlah umur. Okey? Dan saya nak particularly tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok gender equality SDG 5 dan 16 ya. Tengok Human Development Index dan Inequality Adjusted Human Development Index ya. Saya tak boleh lari lah. Saya ni sebagai pengarah pusat kepimpinan, hal-hal begini saya mesti pay attention kan. Dan bukan kita sengaja-sengaja nak mencari data yang menunjukkan kita lemah atau kuat, tapi kita nak membawa kepada kemajuan. Okey? Dan kalau kita tengok yang lebih signifikan kepada negara kita ialah apabila kita tengok carta yang ini ya. Kalau kita tengok ada dua konsep di sini, tengok women in political decision making. Ini di peringkat antarabangsa, di peringkat global.
Di peringkat global sendiri kita tengok peratusan yang kita harapkan bahawa 30% wanita memegang jawatan di pos membuat keputusan tu tak tercapai. Di dunia pun tak tercapai. Ya. Walaupun kita ada pemimpin-pemimpin dunia wanita, tapi tak tercapai juga. Ya. Woman Minister, Woman Health Minister. Kita belum ada Woman Health Minister lagi. Dan sebagainya. Dan cuba kita tengok yang keduanya, violence against women, walaupun data ni terbelakang, kita tengok. Children subjected to physical punishment, psychologically aggravated, sangat tinggi, 78.9. Ini data-data yang as we go on, setiap negara mendapati violence against women meningkat. Dan saya akan share data ni sebentar lagi. Baik. Dalam satu kajian lain melihat kepada keberkesanan wanita sebagai pemimpin dalam sains perubatan, perubatan sains dalam COVID ini ketika krisis ini adalah kajian daripada Harvard Business Review pada Disember 2020 tak sampai setahun lagi lah tapi this is significant Jadi kita tengok perempuan ini selalu diberi, bila nak kita dipanggil glass cliff, cliff tu kan macam cerun, apa maksud glass cliff ni? When women are finally given a chance to prove themselves in a senior position, they are handed something that is already broken and where the chances of failure are high. Itu pun berlaku juga kat saya bila kadang-kadang kita ambil post tu, kita tengok Allah, rupanya pelbagai masalah ada di dalam position tu dan kita tiba-tiba terpaksa macam kena, jadi kita the expectation of people is kemungkinan dia gagal lah jadi bila kita dapat overcome tu mungkin kita buka mata lah, tapi kita ada added burden kan, tak macam mungkin kepimpinan lelaki diberi tu macam red carpet lah, ambil position ni Banyakkan wanita mendapat glass cliff ini terutama semasa krisis COVID Tapi apa yang kita dapati, effectiveness dalam 360 degree feedback tau. Kita dapati overall leadership effectiveness rating pre and during pandemic wanita lebih tinggi. Alhamdulillah Dan kalau kita tengok lebih detail tengok rated higher ni, kompetensi ni peratus daripada tinggi ke rendah saya nak tengok nak para hadirin tengok bahagian initiative, developing others, tengok kita sangat significant compared to lelaki maksudnya walaupun kita menghadapi krisis pandemik sekarang ni, wanita bila dia jadi leader, dia tak akan tinggalkan orang tu team dia ke belakang. Ahli pasukan dia sama-sama naik dengan dia dan dia build relationship. Tengok develop others sangat penting. Kalau kita hanya mementingkan kita saja, kita je yang dapat nama, tim kita akan tak nak bekerja keras semasa pandemik atau dalam krisis Jadi wanita ni dia salah satu positive thing about kepimpinan kita, walaupun mungkin orang rasa kita strict, mungkin kita rasa kita dogmatic, jelas sebenarnya kita develop others. Cuba tengok display high integrity and honesty. Masa konflik pandemik ni kita sangat tinggi. Sampai 360 review kata kita lagi tinggi compared to the men. Dan tengok satu lagi, kita buat decision. Kita very decisive bila buat decision masa pandemik ini pre and during pandemik lebih tinggi signifikan daripada lelaki. Yang keduanya tengok value diversity. Jadi ini yang dikatakan bila kita ada krisis, dia dapati kepimpinan lelaki dia di masa itulah dia tak boleh menerima diversity. Tetapi kalau wanita tu yang menjadi pemimpin untuk satu konflik atau krisis atau pandemik COVID-19 ini, dia tidak ada hal untuk meraihkan diversity. Ambil orang lelaki, ambil orang tua, ambil pelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya. Itu maksud data daripada penyelidikan oleh Harvard Business ni.
Jadi seterusnya saya nak mention at least a few names yang kita kena tahulah sebagai wanita. Hari ini kita tajuk kita wanita yang berjuang dalam perubatan sains. Kita dah tahu dah pemimpin-pemimpin negara seperti di New Zealand, di Taiwan, di Jerman, tapi mereka ni bukan orang yang mahir dalam bidang perubatan. Okay? Meaning dia punya team tu yang terror tu. Dia punya leadership is theirs, but advisor dia tu memang canggih-canggih lah maksudnya. And diverse, bukan hanya perempuan saja, diverse. Tapi yang ini Dr. Yang Eun-yong daripada Korea, dia adalah Commissioner untuk Korea Disease Control and Prevention Agency. Dia adalah wanita pertama menjadi ketua di KDCA ni. Dia sebenarnya adalah Preventive Medicine Specialist. Dan Korea memang diketahui telah menjalankan banyak usaha-usaha yang menyebabkan negara dia cepat keluar ataupun efek kesan pandemik tu tidak ketara. Seronok je semua orang dia kan, sebab dia sangat proaktif dan dia keluarkan respons-respons yang terlebih awal daripada tak tunggu kejadian. Dia prevent. Seperti mana dia punya preventive medicine specialist lah, dia menggunakan algoritma yang sama. Yang keduanya saya nak perkenalkan Paula Graciela Daza Narbona. Okay, daripada Chile. Dia ni adalah Chilean surgeon dan pediatrician. Macam saya ni pediatric surgeon. Maksudnya saya pakar bedah kanak-kanak. Tapi di Eropah dan di South America begitu, untuk jadi pediatric surgeon, kebanyakan mereka jadi pediatrician dulu, pakar bahagian perubatan dulu. Kemudian dia ambil. So dia ni, Paula ni bukan calang-calang lah dan kemudian dia masuk politik. Dia sekarang ni adalah Under Secretary of Public Health di Chile. Di Chile, jadi dia memang terkenal very decisive. Dia di negara kita yang baca, yang bagi data hari-hari itu ialah Director General of Health. Tapi di Chile ialah Paula. Dia akan bagi data-data yang bermakna yang boleh membantu rakyat untuk sama-sama memahami polisi-polisi kerajaan. Okay? Baik. Sorry, saya ada dengar suara di belakang. Thank you for coming. Boleh saya teruskan? Baik, jadi dalam kalau kita ingat tadi Dr. Sarah Hogg daripada Global Health 50-50 yang daripada UCL UK tu, dia punya dia founder kepada Global Health 50-50. Jadi dia pun ada data-data yang kita boleh tengok. Jadi didapati among decision making bodies of the 201 organisation active in global health during this pandemic, male privilege still prevails. Okay. Jadi senior management 47% more men than women. The parity is 36%. Hanya ada 17% saja yang senior management dia wanita. Dan governing bodies dia more men than women juga, 61%. Okay. Ini adalah 2021 report. Dipanggilkan flying blind in the time of crisis. Ini adalah satu contoh yang kalau kita tengok tadi data yang tentang konflik tu kan, managing diversity tu, inilah keadaannya. Kalau kumpulan lelaki tu masa krisis ni lagi dia tidak buka untuk diversity ada dalam kumpulan dia. Baik. Jadi apa yang dikatakan? Dia kata untuk tahun 2021 ni words matters. Kebanyakan organisasi aktif dalam mengatakan mereka nak gender equality. Mereka nak membaiki situasi di dalam balance gender dalam health organisation mereka, which is good. Okay, ada public commitment naik tinggi 79%. Ini bagus. Penulisan tu bagus, tapi adakah buat? Didapati polisi ni fall short, retorik. Tapi yang buatnya tidak. Jadi kita kena tengok kat mana kesilapannya, apa yang mengganggu. Jadi takat yang didapati masih lagi berlaku peluang kepada wanita tu tidak sama walaupun hasrat tu ada dan diversity tu sangat
rendah, ya. Maka dengan itu balance power ini masih lagi kepada sama macam dulu. Dan kalau kita tengok tahun lepas ialah anniversary ke-25 Beijing Declaration and Platform for Action, ya, untuk blueprint gender equality women's right. Kita jangan salah faham bila cakap pasal gender equality and women's right, bukan kita liberal begitu. Maksudnya ada ketidakadilan berlaku di situ. Kalau semua orang katakan menggunakan merit, semua orang mendapat kedudukan yang sama, maksudnya kalau wanita A pandai, lelaki A pandai dan diberi interview yang sama, yang mana orang yang interview dia pun ada campur lelaki dan wanita, dan dia tengok merit semua dan akhirnya dapat kepada lelaki, yang wanita ni tak payah, tak bolehlah cakap oh you tak bagi peluang, ya. Tapi apa yang berlaku, belum apa-apa lagi yang dicalonkan tu pun dah tak ada wanita. Okay? Ataupun bila ada wanita, panel of interviewers tu tak ada wanita. Okay? Jadi whatever we say, hanya didapati, bukan saya cakap, kajian menunjukkan wanita dia akan memikirkan tentang kedua-dua gender apabila dia membuat keputusan. Ya, tentu kan, kalau dia tak bersuami, dia akan fikir macam mana ayah dia, abang adik-beradik dia, pasangan dia, ya. Kalau dia ada suami, ada anak, dia akan fikir macam mana suami saya, macam mana anak lelaki saya dan sebagainya. Okay? Dia empathetic dan very committed, and very able to collaborate. Dan dari program-program COVID-19, majority COVID-19 health program ini langsung tak spell outkan gender. Ya, dia tak nampak bahawa COVID-19 ni boleh affect people's health. Remember, 70% adalah healthcare workers tu adalah perempuan. Tetapi kalau kita buat aktiviti COVID-19 yang kita tak ambil kira golongan 70% ni, inilah yang berlaku sekarang. Ya, sampai PPE tu kan, PPE yang kita pakai tu, is very male. Dia tak ambil kira perempuan punya datang period, kita macam mana, nak buang air kecil macam mana, ya. Kalau pregnant muat ke tidak, dia tak ambil kira tu semua. Ya. Itu sampai that extent sebab orang kata crisis, we don't have to think about it. That's wrong. Ya. Jadi kalau kita tengok segala aktiviti berkaitan COVID-19 termasuklah, ya, tengok di sini vaccine development, prevention, access to treatment and care, health workforce protection, surveillance, semuanya gender blind. Semuanya disamakan. Peluang kurang untuk perempuan tapi disamakan. Apa maksud di sini? Itu kita tengok kan macam kes di negara kita sendiri, tidak ada emphasis untuk vaksinasi untuk ibu-ibu mengandung, sampai ada yang sebelum tu dah ada yang meninggal pregnant kan, tetapi tidak diwar-war sebab orang biasa kan, tapi bila ada VVIP, ada orang kenamaan, orang yang kita kenal, barulah kita sedar, ya. Jadi sepatutnya tidak begitu. Kalau kita faham keperluan, agama pun cakap begitu kan, utamakan kalau ada peperangan, jaga wanita dan kanak-kanak. Jadi sepatutnya kita pun begitu dalam pengurusan konflik dan semasa pandemik, ya. Tapi tidak, ya. Dan ini secara global ni, ya, bukan di Malaysia saja, secara global. Jadi over 80% of global organisation COVID-19 health programming activities found to be gender blind. Semua ada protection, vaksin, kita kononnya nak sekata, tapi peluang tu tak sekata. Representatif dalam untuk wanita tu tak ada, ya. Jadi macam mana nak dikatakan sekata, ya. Dan kalau ini menunjukkanlah kalau bila gender blind tu tinggi, ya, especially protection of health workers. Jadi kita tengok lepas ini mungkin sama, cuba tengok sesiapa yang dalam bekerja di hospital, yang ada kawan-kawan mungkin faham apa yang saya maksudkan, ya. Kita tengok kita punya jururawat, misi kita, mereka diminta pergi bagi vaksinasi, dia ada anak, dia ada suami, dia ada nak kena jaga, mungkin anak dia OKU, dia pun stres, ya. Mungkin dia pun di rumah
banyak problem ya. Tapi dia letak di mana-mana saja. Begitu juga dengan doktor lelaki, doktor perempuan dan sebagainya ya. Jadi apa tentang protection mereka? Disuruh pakai PPE, ada tak tengok body habitus orang tu? Ada tak? Tak ada. Kita sekalikan saja semua ya. Dan akibat gender blind ni memang tak ada ya, maksudnya gender blind tinggi, gender responsiveness kuranglah ya. Jadi ini adalah salah satu cara bila kita buat program untuk negara kita kena tengok hal ni semua supaya barulah kita boleh kata kita maju, bukan setakat nombor wanita itu saja ya. Jadi ada 9 topik di mana kita boleh explore impak COVID-19 dalam perubatan sains ya. Di UN Women dia ada violence, domestic violence, healthcare workers, dia ada 9 ya. Women's health, economic shocks, unpaid work. Boleh baca dengan detail kan. Dia tak susah sangat, dia banyak infografik ya, mudah difahami. Young women and girls, conflict migrant ya. Yang saya nak highlight kan ialah data daripada UN Women ini. Okey. Betapa sepanjang 1 tahun lebih ini, di sebalik pandemik ini ada pandemik kedua, dipanggil pandemik bayangan atau shadow pandemic. Terutamanya berkaitan violence against women. Saya rasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat, Kementerian Jabatan Pembangunan Wanita semua tahu ini. Mereka ada banyak program dan saya ucap terima kasihlah kerana mengambil berat tentang ini ya. Namun ramai lagi yang belum tahu tentang ini. Yeah. Mereka rasakan ini boleh disorokkan. Itu dikatakan shadow pandemic. Sepatutnya cara mengatasi shadow pandemic ini sama dahsyatnya dengan menghadapi pandemik supaya dia sama-sama die down. Tapi bila kita dalam negara kita pun bila report tentang episod harian pandemik itu tak ada apa-apa isu tentang shadow pandemic kecuali bila nak menyambut sambutan Hari Wanita ya, barulah kita cakapkan ya. Patutnya kita kena ingatkan setiap hari supaya orang yang melakukannya tidak berani untuk membuat ya, dan orang keliling lebih peka dan sama-sama membantu hapuskan shadow pandemic ini ya. Jadi kalau kita tengok before pandemic worldwide less than 40% of women who experience violence reported this crime. Kurang daripada 40% akan report. Dan sepanjang lockdown ni ya, domestic violence naik di Singapura, naik 33% ya, Singapura tu ya. Hampir 30%. Di Malaysia pun tinggi ya. Dan ada negeri-negeri tertentu yang lebih tinggi daripada negeri lain ya. Dan kalau kita tengok 810 wanita meninggal setiap hari daripada sebab-sebab yang boleh dielakkan sebenarnya berkaitan dengan pregnancy dan juga delivery, melahirkan anak ya. Dan kebanyakannya berlaku 94% daripada 810 ni berlaku dikatakan negara-negara yang low middle income countries. Now di Malaysia itself dipanggil middle income countries. Kononnya kita tak ada low, tapi kita tahu kita ada urban poor, kita ada negeri-negeri yang sedikit ke belakang ya. Jadi kita tak boleh suka dengan status ekonomi middle income, tapi bila kita tengok jumlah wanita yang meninggal disebabkan oleh kelahiran dan mengandung tinggi ya. Dan data-data ini semasa musim konflik ini, musim pandemik ini sepatutnya kita update regularly kepada rakyat ya. Kita cakap tentang basuh tangan, tapi ada kawasan macam rumah mak saya di Ulu Langat tu, air pun tak ada, macam mana nak hand washing ya. Kesian orang tua ya, nak kena ambil air, nak kena kita angkatkan air. Ini tahun 2021 masih berlaku begitu ya. Dan 500 juta wanita dan kanak-kanak tidak ada fasiliti untuk kebersihan atau hygiene berkaitan dengan menstruation dia, berkaitan dengan kedatangan haid. Ya, ini adalah perkara-perkara global yang turut berlaku di negara kita dan kita sepatutnya mengambil cari data supaya kita boleh perbaiki kualiti hidup wanita dan kanak-kanak perempuan di negara kita. Okey. Ini data tadi, kata 70% wanita adalah global health and social care workers. This is also the same in Malaysia. Tetapi yang dalam kepimpinan tu kurang daripada 30% ya. Kita tengok Spain
akibat 70% yang workers ya yang dapat infection healthcare worker pun women lebih tinggi, sangat tinggi 75%. Di Itali 69%. Ini masa dia orang peak dulu ya. Kita data kita tak segregate male and female. Bila saya minta pun susah saya nak dapat data tersebut ya. Dan saya cari dalam internet pun saya tak dapat. Saya cuma dapat yang data yang one time dulu di mention ya. Baik. Begitu juga dengan migrant workers ya, kita ada ramai women migrant domestic workers. Jadi ini kita bila bercakap tentang keseimbangan perubatan sains untuk wanita, kita tak boleh kata oh ni migrant kita tak nak kira. Tak boleh ya. Lagi mereka di dalam negara kita, kita kena sama-sama memikirkan supaya dia sihat. Dia boleh buat kerja untuk kita dan negara rakyat kita pun sama-sama sihat. Okey? Baik, jangan marah pasal ni. Ini kita tengok pada Mike Pence ni, dia cakap pada March 2020 kan. Semua lelaki. Jangan marah pasal ni. Ini saya tunjuk, ini kebenaran Saya tengok gambar Hari Raya Aidiladha KKM ikhlas dari pengurusan tertinggi KKM. Ini masa menteri lama lah ya. Dan saya terkejut kerana saya pun tak perasan kepimpinan Kementerian Kesihatan semua lelaki, pengurusan tertinggi KKM semua lelaki. Tapi kita ambil maklum lah sekarang kita ada Datuk Dr. Asmayani binti Khalib, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan. Tapi masihlah dalam kumpulan yang membuat keputusan di saat COVID pandemik ini, women di dalam negara kita not well represented. Not well represented. Baik. Jadi apa keadaan yang berlaku sekarang ni? Kita pun takkan nak cakap pasal vaksin saja kan? Kita tengok ada satu body ada dua body UNICEF dan UNFPA yang melihat, yang menjalankan kajian dia tengok tentang isu kesihatan mental Tak cukup kalau kita kata orang ni sihat, nampak gemuk, nampak kurus, nampak muscular kita kata nampak sihat, tapi sebenarnya dalam mental dia tak sihat. Tengok isu kesihatan mental sangat membimbangkan. Dan boleh baca 42% ketua isi rumah, 51% ketua isi rumah begitu khawatir keadaan kewangan. Jadi it is true, especially the urban poor, dalam pandemik ini mental health mereka terjejas amat teruk Jadi data-data ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh tengok di online di unicef.org Malaysia. Dia ada satu research yang membantu kerajaan sebenarnya kerajaan benarkan mereka buat research ni, ditamakan Families on the Edge dia melihat krisis COVID, impak dia kepada mereka yang keluarga sosioekonomi dia rendah Baik. Berapa lama dah saya ada lagi ni pengurusi? Saya tak ada banyak slide lah. Saya nak highlight beberapa wirawati negara perubatan sains yang berjuang COVID-19 Perempuan sekalian, para hadirin sekalian, siapa yang sebenarnya di negara kita ni, kita dah dengar tadi kan nama-nama yang saya sebut tadi tu. Di negara kita, saya sedih sebab susah nak cari orang yang wanita yang dapat apa-apa award. Tak percaya cuba. Kalau dapat tu pada Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan, individu tu kurang. Tapi siapa sebenarnya? 70% healthcare worker ni perempuan kan? Jadi wirawati kita sebenarnya lah petugas kesihatan wanita yang merawat pesakit COVID-19 ataupun yang cover kawan dia. Bila kawan dia terpaksa rawat pesakit COVID-19 yang mengandung semua, kita tak benarkan Jadi yang healthcare worker, HCW yang terpaksa cover merawat pesakit yang non-COVID, kerja dia bertambah Jadi mereka ni sebenarnya wirawati negara kita Kita kena appreciate mereka. Begitu juga bukan saja yang merawat pesakit, yang bertugas petugas kesihatan wanita yang membantu diagnosis di makmal Macam mana nak diagnose COVID tu, nak baca slide tu, banyak beribu-ribu kes setiap hari Jadi wanita yang menyumbang kepada ini, itulah hero-hero kita sebenarnya, itulah wira kita Begitu juga petugas kesihatan wanita yang keluar dari bidang masing-masing untuk berkhidmat merawat pesakit COVID-19. Apa maksud saya? Ramai jururawat, doktor yang bukan daripada kami ni terpaksa
bantu merawat pesakit COVID walaupun itu bukan kepakaran kita. Kerana keadaan mendesak. Jadi kita keluar dari comfort zone kita, kita sama-sama membantu. Ya? Ramai begitu. Ya? Jadi siapa yang dimaksudkan dengan petugas kesihatan wanita ni? Doktor, sama ada house officer, medical officer, pakar perunding, jururawat terlatih, ketua jururawat atau sister, pengurus jururawat atau matron, ya. Pembantu kesihatan pun penting, ya. Pegawai makmal, pembantu makmal, saintis, penyelidik, pembantu penyelidik, pelajar-pelajar perubatan, sains kesihatan dan pelajar kejururawatan. Inilah sebenarnya wirawati negara perubatan sains yang berjuang menghapus COVID-19. Mereka ni bertugas sama ada di hospital, di pusat pemberian vaksin, di klinik-klinik kerajaan, klinik swasta, ya, atau mereka yang volunteer on top of kerja semua tu, dia buat pula bantuan kemanusiaan. Okay? Jadi kita mesti mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka kerana segala usaha ni, keikhlasan mereka itu telah banyak membantu negara kita keluar atau menstabilkan keadaan pandemik COVID-19. Ada juga penyelidik wanita, ya, dia tidak tengok pasien, tetapi penyelidik wanita ni menjalankan kajian yang berkaitan COVID-19, sama ada untuk vaksin, untuk penyelidikan klinikal, epidemiologi, ya, dan melihat impak COVID-19 itu. Semoga kita ada data-data itu sendiri. Perempuan sekalian, kena ingat, ya, kita selalu dalam bacaan ke, dalam TV ke, dalam sosial media selalu cakap, oh jangan, kita kalau ambil data mesti ambil daripada jurnal yang bagus, mesti ada peer review. Sepatutnya kerajaan kita pun begitu. Kalau kerajaan kita mengeluarkan data-data, kita kena tanya siapa yang buat peer review untuk mereka. Kita tak boleh bulat-bulat kita terima begitu saja. Kerana implikasinya ialah besar, ya. Kalau mereka tidak mengambil kira gender contohnya, tidak mengambil kira kanak-kanak contohnya, data tu mungkin tidak ada representasi. Ya, jadi kita ingatkan tak ada masalah tu. Jadi kita perlu juga sesiapa yang berikan kita data, ya, ini jabatan dalam kerajaan, dalam universiti dan sebagainya, bila present tanya dulu, ada tak peer review dilakukan terhadap data ni. Tak boleh kata, oh saya daripada hospital, kau kena percaya, bulat-bulat, tidak begitu. Ya? Baik, saya nak kongsi beberapa wirawati pada saya. Ya? Saya harap semua kenal Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud. Ya? Saya bagikan kepakaran dia sebab kita bincang tentang perubatan sains, kan? Jadi Tan Sri Dr. Jemilah sebenarnya pakar perunding kanan UNG. Suami dia dulu lecturer saya. Saya not directly under Tan Sri, tapi baru-baru ni sewaktu Tan Sri menjadi turut terlibat dalam NCWO, kita dapat berinteraksi, dan dia merupakan invited faculty kita untuk sambutan Hari Wanita 2021 oleh NCWO dan Pusat Kepimpinan. Dia signifikan dia punya contribution, ya, sebagai penasihat khas Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan kesihatan awam pada April 2020 hingga Ogos 2021. Begitu juga dengan mantan Naib Chancellor UKM ini, ya, tak lain tak bukan, dan juga Presiden NCWO, Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Sabudin. Apa kepakaran perubatan sains dia? Beliau sebenarnya adalah pakar fisiologi, pakar quality dan medical education. Ya? Dan sewaktu COVID ini saya amat bersyukur kerana di bawah Tan Sri, dia bersetuju menjalankan projek mendapatkan sumbangan untuk bantuan PPE dan peralatan perubatan kepada pasukan pediatrik COVID-19. Pediatrik COVID ni kita orang macam, oh pediatrik COVID tak teruk, tak serius, jadi tak ada pemberat. Tapi kita ada pediatrik COVID cases, ya, dan semakin meningkat. Jadi saya ingat tahun lepas bantuan PPE itu semua nak bagi kepada orang dewasa saja, ya. Jadi NCWO telah membantu kita untuk usaha ini, ya. Dan kita telah menyumbang, NCWO telah membantu supaya menyumbangkan kepada 11 pasukan pediatrik COVID-19 seluruh negara, ya, KKM, UKM, UM dan sebagainya. Saya nak sebut pasal Profesor Madya Dr. Shalimah Abdullah.
yang merupakan pakar perunding ortopedik di UKM. Ya. Beliau juga Timbalan Presiden Mercy Malaysia. Dan baru-baru ini humanitarian work dia telah membantu menubuhkan COVID-19 Field Hospital di Labuan Sabah. Ya. Sangat humble Dr. Shaliman. Ya. Saya sangat suka bila berbual dengan dia. Seorang lagi yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah ketahui, ini arwah sahabat baik saya, Allahyarhamah Dr. Masin Shah Mahmud, merupakan mantan Ketua Perkhidmatan Pediatri ICU KKM selama lebih kurang 7 tahun. Ya. Dia sewaktu sakit, beliau meninggal dunia kerana sakit kanser. Semasa dia tengah sakit dan tengah ambil kemoterapi tu, di waktu COVID, dia telah menerbitkan buku COVID-19 in Critically Ill Children. Ya. Dan dia turut membantu kami menyelenggara bantuan NCWO kepada pasukan-pasukan ICU beliau. Ya. Ini adalah cover depan buku yang beliau hasilkan. Ya. Saya ingat saya masa tu nak tegur dia kenapa dia tak berehat. Ya. Dia kata nanti saya meninggal, orang boleh membaca, ya, dapat ilmu daripada buku yang disediakan. Kerana betul, sekarang ini seluruh dunia COVID-19 untuk kanak-kanak meningkat. Ya. Dan 1 tahun sebelum ni dah ada persiapan oleh kumpulan-kumpulan pakar kita. Begitu juga dalam kes ini, ya, cuba tengok, ini adalah Profesor Dr. Salina Hussein, pakar perunding kanan ENT UKM. Dia berinovate dan menghasilkan alat yang dikenali sebagai face mask valve. Supaya dia orang ni kan bila tengok hidung, lubang hidung semua tu banyak aerosol, ya. Jadi takut dia kena COVID, ya. Jadi dia telah membuat inovasi ini yang dipanggil face mask valve. Begitu juga Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim yang sekarang ini merupakan Naib Chancellor UTM, Universiti Teknikal Melaka. Ya. Dia menghasilkan UTM Shield atau face shield ni. Ya. Ramai terlibat dalam pembentukan face shield ni. Kita sangat gembira kerana ramai universiti, ramai yang nak membantu, ya. Dan dia juga buat plexi box untuk perlindungan dari COVID-19 bagi petugas kesihatan, ya. Seterusnya, rakan-rakan saya di Jabatan Kecemasan memilih untuk saya highlight Dr. Rosidah Ibrahim. Saya tak kenal Dr. Rosidah ni, tapi rakan-rakan saya memberitahu tolong highlight Dayang. Ya, dia adalah pakar bekas mantan Ketua Jabatan Kecemasan di Hospital Sedang. Kepimpinan beliau sangat tinggi, ya, sewaktu COVID melanda di Kuala Lumpur yang sangat teruk, ya. Jadi saya highlight sebab saya suka bila dengar kepimpinan wanita semasa COVID ni diwar-warkan. Profesor Dr. Nur Azhar Abdul Aziz merupakan pakar perunding perubatan keluarga UKM, ya. Beliau mendapat anugerah Wira COVID-19 oleh PKD Hulu Langat Selangor, ya. Jadi kita tak tahu contribution dia, tetapi kawasan setempat tahu beliau merupakan wira kepada perawatan COVID-19. Saya nak namakan kedua-dua wanita hebat ini. Pertamanya Profesor Dr. Nazirah Hasnan yang merupakan pakar perunding kanan perubatan rehabilitasi Universiti Malaya. Beliau juga sekarang ini merupakan pengarah pusat perubatan Universiti Malaya. Ya. Profesor Nazirah dan Profesor Dr. April Kamila Roslani yang merupakan pakar perunding bedah kolorektal, menjawat jawatan dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Kedua-dua ni telah set example, ya. Hostel pengajar universiti macam UKM juga, kita ada hostel Chancellor Tunku Muris, kita adalah hostel pengajar universiti, kita adalah hostel COVID-19 hybrid. Tapi saya dan rakan-rakan saya sangat bangga dan gembira kerana kedua-dua pemimpin wanita ini menjalankan koordinasi vaksinasi pelajar, staf dan tanggungan staf dia pantas dan paling cekap. Mengalahkan institusi pengajian tinggi saya sendiri. Ya? Jadi, it tells you when women leads, they make decision. Okay, dia tak tunggu. Yang ni perlu, bagi. Dan dia menjaga kebajikan staf-staf dia. Itu yang penting. Ya? Bukan hanya mengikut arahan, ambil MySejahtera, tidak. Mana penting, ya? Human resource itu sangat penting untuk dijaga sewaktu pandemik COVID.
Dan akhirnya tentulah saudara-saudari kalau nak tanya Prof Dayang ni dia ada tak cakap pasal sains perubatan sebagai pengurusi bersama NCWO dan juga pakar bedah kanak-kanak, housemate pula kepada arwah Dr. Masnisah ya. Tentu saya pun terlibat ya. Dan tim saya ni kami mendapat sedikit geran COVID-19 ya. Saya bina, kita bekerjasama untuk bina kebuk intubasi version 2 ya. Jadi semua orang ada buat kebuk intubasi ni, tapi yang UKM punya yang di bawah saya kita buat untuk bayi ya dan juga untuk kanak-kanak. Dan kita hasilkan quite a lot ya. Ada 11 pasukan pediatric ICU yang dapat kita punya PPE, dan kita dapat kita punya kebuk intubasi ni ya. Alhamdulillah ya. Jadi apa harapan saya nak habis dah ni. Mungkin saya tak ambil masa 1,5 jam pun ya. Saya pun dah habis Ailio ni ya. Apa harapan saya untuk wanita berjuang dalam perubatan sains ini? Yang pertamanya, saya harap kepimpinan wanita dalam bidang perubatan sains lebih menyelah. Kita diberi peluang berada di pos membuat keputusan ataupun berada dalam think tank yang berkait dengan kepakaran kita. Dan kita bekerjasama dengan semua kementerian berkaitan kanak-kanak dan wanita. Kerana itu memang wanita ini kita adalah pemacu kepada konsep mesra kanak-kanak dan keluarga. Apakah cara-cara yang boleh kita lakukan? Kita boleh adakan database kepakaran wanita di setiap institusi dan kita tonjolkan tokoh-tokoh wanita ini supaya the higher management tak kata dia tak ada talent ya. Kalau kita tak ada database, tak ada pool, dia akan kata tak adalah, ada 1-2 orang. Kita apa-apa pun kita punya inclination, political inclination, personal inclination, kita boleh bekerjasama. Okay? Yang keduanya, saya harap kita kenal pasti kepakaran yang diperlukan untuk COVID-19. Untuk negara kita sebenarnya, dalam ICU, yang menjaga dalam ICU yang terbaik adalah pakar ICU. Bukannya pakar bius. Ya? Bukannya, jadi untuk kanak-kanak begitu, untuk orang dewasa begitu. Arwah Dr. Masnisah ialah pakar kanak-kanak yang kemudiannya menjurus kepada pakar ICU kanak-kanak. Ya? Jadi kita kurang imagine kan dalam COVID ni kita tak tahu berapa lama lagi kan. Jadi sepatutnya kita ada number. What is the right number? Jadi kita hantar training dan sebagainya. Mungkin kita boleh minta agensi-agensi, swasta, badan swasta tolong sponsor untuk pergi latihan. Kerana pandemik ini belum berakhir. Ya? Dan kalau dia jadi endemik nanti pun kita perlu kepakaran ni. Kita tak boleh substandard bagi ICU dijaga. Masuk ICU. Tapi siapa yang menjaganya? Tentulah kalau tuan-tuan dan puan sakit COVID, tuan-tuan dan puan tak mahu pakar bedah kanak-kanak macam saya menjaga kan. Mesti nak pakar yang mahir ilmu dalam COVID dan perawatan ICU kan. Jadi macam itulah. Kalau kita nak benda tu jadi kat kita, macam itulah kita berikan kepada pesakit-pesakit dan rakyat. Ya. Jadi ini adalah contoh database yang saya buat. Bila saya mendapat saja jadi pengarah, saya dapati ada jurang. Ya. Jadi saya telah dan Universiti Kebangsaan Malaysia menyambut 50 tahun anniversary dia pada tahun lepas. Ya. Jadi kita kumpulkan semua tokoh akademi wanita, bukan saja profesor, ada juga Profesor Madya yang ada ciri kepimpinan. Sebab buku ni daripada buku pusat kepimpinan. Ya. Jadi saya bagikan semua ikut fakulti, institut, pusat. Ya. Jadi apa-apalah kalau orang nak buat rujukan Kementerian Wanita, Kementerian Pendidikan nak tinggi nak rujukan atau embassy ya, dia nak tahu tentang siapa yang pandai perubatan ke pendidikan ke sekitar alam ke air ke ya, sungai, angkasa ya, IR 4.0 dan sebagainya ada. Tokoh wanita tu ada. Sama ada orang tu dah bersara ataupun masih aktif, ada tertulis dalam buku ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh kalau nak salinan boleh email pada saya. Ya? Agar dia tak mahal sangat. Apa lagi harapan saya?
supaya seperti yang saya sebut tadi, kita nak adakan database dan kita nak bersiap siaga menghadapi isu yang lebih lanjut lagi daripada COVID seperti long COVID dalam kanak-kanak dan dewasa, isu kesihatan mental dan cara kita menangani schedule pandemik. Okay. Seterusnya, kita nak mengambil peluang berdiskusi dengan pakar-pakar luar berkaitan rawatan COVID untuk peringkat awal. Termasuk menggunakan ubat-ubat yang tidak digunakan sebelum ini. Kita tak boleh kata ubat ni tak betul, ubat ni tak betul. Kita kena ada engagement. Kita kena ajar. Kalau ada sekumpulan pakar-pakar di luar sana yang mengatakan benda ni elok, kita kena engage. Kita tak boleh kata, oh saya hanya tengok data daripada jurnal. Tak boleh. Ya? Sebab COVID-19 ni kita tak tahu. Kita pun tak tahu. Dulu kita kata vaksin cukup 2, sekarang dah tak cukup 2 pula. Ya? Benda ni fluid, berubah. Jadi kita pun kena buka hati dan sama-sama belajar di tahap kepakaran masing-masing. Okay? Dan saya harap ada data-data bermakna yang dikeluarkan setiap hari dan setiap masa berkala supaya perancangan COVID-19 dapat dibuat dengan lebih baik. Inilah harapan saya untuk wanita dalam perubatan sains berjuang melawan COVID-19. Ya. Baik, saya dah sampai ke akhirnya hadirin sekalian. Kesimpulannya, peranan wanita dalam perjuangan menghapus COVID-19 di negara kita ni tak banyak beza dengan keadaan di negara lain, di mana peluang kepada wanita untuk membuat keputusan masih amat terhad. Okay? Jadi negara-negara yang membenarkan kaum wanita membuat keputusan semasa pandemik jelas lebih berjaya mengawal wabak ni. Kita tak boleh elak. This is the truth. Ya? Dan oleh itu perlu ada kemahuan diri di pihak mereka yang bertanggungjawab dalam institusi masing-masing untuk membuat perubahan. Okey? Sebabnya pada pendapat saya, kita tidak berguna kalau kita kerap bertukar tampuk pemerintahan dalam kita punya jabatan atau dalam kita punya institusi atau tempat yang lebih luas jika cara kerja dan pemikiran kita tidak diubah. Ya? Kita kena meraihkan diversity dan kita kena bersetuju bahawa dalam COVID-19 ini ada satu gender yang lebih baik dalam mengatasi krisis, maka gunakanlah peluang kerana ramai wanita yang berkaliber di negara kita. Okay, untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih Prof. Nampaknya kita ada masa lagi jam. Jadi kita lihat dulu ada pertanyaan daripada para peserta di ruangan chat. Mana ruangan chat ni? Kita mana ruangan chat? Beberapa soalan. Boleh? Saya boleh nampak? Boleh nampak. Okey. Pukul 9.53, saintis wanita Turki 53 pembuat vaksin Pfizer juga saintis. Betul? Ya, betul. That's right. Saya tak highlight dia. Ya. Sebab kejayaan dia tu dia bergabung. Yeah? Yes, that's right. Yeah? You're not wrong. Boleh saya baca ya, Pak Pengerusi? Ya, silakan Prof. Kena minum sikit lah Pak Pengerusi, dah tak ada suara. Ya, Prof. Bercakap banyak, kena minum air sikit lah. Sekejap akan tekak. Terima kasih kepada yang bertanya dan kepada bertanya, silakan boleh bertanya terus kepada Profesor ataupun type di ruangan chat ni. Ya, apakah peranan kerajaan untuk mengawal berterusan peningkatan violence semasa lockdown pandemik? Kalau suami hilang pendapatan pasti akan stres, nampak lagi masalah depan bersama mengandung, rasa adil mengawal isteri. Ya, betul. Ini masalah yang adakah perancangan lebih kaya kalau perempuan saya juga. Very good suggestion. Inilah yang kita masukkan. Kalau kita ada representasi dalam Kementerian Kesihatan, kita akan melihat kalau macam saya bila sebagai kita mesra kanak-kanak dan keluarga jadi bila kita tengok anak itu je kita fikir mak yang mengandung tu dulu. Sebelum anak tu keluar kita fikir mak mengandung dan kita tahu kita buat lockdown, kita takkan expect, kita akan expect there is a baby boom 9 months later Jadi sepatutnya kita dah awal-awal ingatkan tentang perancang keluarga dan maklumkan situasi keadaan ICU bayi di negeri-negeri.
Sebab anak-anak yang dilahirkan, ibu-ibu yang stres ini akibat suami dia marah dan sebagainya ini, dia akan melahirkan anak yang bayi pramatang, ya, yang memerlukan neonatal ICU. Berapa sangat neonatal ICU di negara kita ni, di negeri kita, di hospital kita, ya. Macam di Sabah ada Women and Children's Hospital, LICAS, ya. Saya beberapa kali dah pergi situ, dia orang ada ajak juga buat saya punya trainee pun ada di situ, ya. Cantik, ya, nampak awak cantik. Tapi worldwide kita tak buat dah Women and Children Hospital. Kita buat Children Hospital. Sebab children are not small adult. Dan kita tahu populasi kita, children tu daripada umur 0 sehingga 18 tahun. Ya? Jadi tahun abad 21, 2021, kita tak mungkin masih lagi nak letakkan bayi ICU dia sikit aja. Apa jadi dengan yang lain? Dalam pandemik ni akan lebih banyak kes kelahiran pramatang. Ya? Apakah pil perancang yang diberi makan untuk lelaki? Tak ada. Tapi kita boleh giatkan memberi pil perancang kepada isteri. Ya? Dan kita mengingatkan, mungkin kita kalau sebelum ni makan, kita bagi sebahagian daripada cara ni lah, kita bagi depo. Tapi tidak dibuat. Kan? Dan kita tak baru ni di bulan lepas saya dipanggil untuk Malaysian Urban Forum. Apakah nasihat saya, strategi saya untuk membantu victim mangsa domestic violence? Saya ada, oleh kerana Malaysian Urban Forum itu diadakan oleh Kementerian Perumahan. Jadi saya punya konsep, saya mesti bagi cadangan yang sesuai dengan kementerian tu. Ya? Jadi saya dapati di Malaysia ni pelik kan, kucing sangkut atas pokok boleh panggil bomba. Kan? Ada ular sawa panggil bomba. Rumah terbakar panggil bomba. Tapi kalau isteri kena pukul, SOP dia, you telefon orang ni, lepas tu you pergi buat laporan polis, you kena keluar. Ingat senang ke nak keluar masa musim-musim COVID ni, yang pukul tu ada di rumah kan, ya? Dan ibu-ibu dia takkan keluar rumah. Dia ingat anak dia. Kalau dia ada anak, dia ingat. Takkan dia nak lari keluar, jadi dia tahan. Jadi saya punya cadangan, saya kata kita sepatutnya berbincang dengan bomba, dan saya tahu bomba kuasa dia di bawah Kementerian Perumahan. Bila dia call 999 atau neighbor dia panggil call 999, ya. Kalau domestic violence ada nombor khas. Ini saya tahu ada talian kasih. Talian kasih tu pun tengok siapa yang menjaga, adakah functional masa lepas office hours kan. Ya? Dia ambil register saja, dia bukannya orang yang menyelamatkan. Kita panggil lah ni abang-abang sado kita ni kan. Barulah nasib wanita tu terbela. Jadi kalau ada jenayah di domestik, sebenarnya untuk kes domestik panggil 2 sekali. Polis untuk menangkap yang membuat, dan bomba untuk secure orang yang kena isteri yang ataupun isteri yang kena, ibu yang kena dera ini, ya. Kemana lepas tu? Jadi saya cadangkan, tiba masanya hospital tidak hanya nak rawat COVID aja. Kita kena ada step down unit di mana kes-kes domestic violence ni dia dengan anak dia duduk di macam hostel. Ya, jadi sebab saya terlibat dalam hostel pakar kanak-kanak tu, kita ada step down unit. Kita tahu kes-kes ini. Step down unit kita boleh guna untuk pesakit-pesakit yang ambil antibiotik saja ke, dia tak perlu duduk dalam ward macam pesakit sangat kan. Tapi kita letakkan dia di situ mungkin 2-3 hari sehingga ada peruntukan untuk hantar dia ke rumah saudara dia ke safe house, ya, dan sebagainya. Jadi saya harap itu salah satu cadangan saya kepada Malaysian Urban Forum untuk masalah domestic violence ni. Dan tentunya kalau ada representasi wanita di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan semasa COVID, hal-hal domestik ini lebih detail kita nak fikirkan, ya. Dan kita boleh faham situasi tersebut, ya. Lebih pada lelaki lah, ya. Okey, daripada JPBNS, ya. With all this data and statistics, it's clear to see how important and great the role of women are, and not just limited to medical. So, however, what do you think is the root of the problem when it comes to encouraging more women in the medical and professional? The root is
you don't want to, you allow the men to continue doing that. Ya. Terutama kita dalam kerajaan kan, saya menurut perintah kan, ya. Tapi perlu ada provision di mana kalau kita nampak, tapi kita kena ada data lah. Kita kena ada pool of talent lah. Kita tak boleh expect orang bagi kita kalau kita lepas tu dia kena pimpin tangan kita kena buat. Dia, macam saya pun bila saya jadi pengarah pusat kepimpinan, saya pun takut nak jadi pengarah ni sebenarnya kan, sebab saya pakar bedah kanak-kanak kan. Tapi kita tingkatkan ilmu kita. Kita ambil kos yang sesuai, ya, Women Development Program University Oxford, ya, bayar sendiri, ya. Dan saya ambil sebab saya rasa it will give me the knowledge and it will increase my credibility. Jadi untuk wanita dipilih, kita kena equip. Jadi kalau kita ada tapi dalam bidang apa-apa pun yang perempuan semua nak, ya, kalau tidak diberi peluang, dan kita boleh kata mungkin secara berkumpulan jawatan kuasa boleh menasihatkan, ya, jangan gaduh-gaduh kan. Dia kata orang perempuan ni, dia kata selalu rasa kita agresif, we don't have to. When we are right is when we are humble. In fact, negotiation is a leadership practice, ya. Jadi kita negotiate sentiasa. What more can be done to show awareness that women are also capable as men? Probably even more if given the opportunity. That's right, because it's about the opportunity. And this is when you see chronism, ya. Chronism ni bagus sebenarnya, ya, kalau dibuat dengan betul, ya. Kalau untuk the good of many, chronism is allowed. Okay, but if for the good of 1% or 2%, then you have to say something. Yeah? I personally think that this course is not only beneficial to women alike, but should also be open. Okay. Tak tahulah saya berapa lelaki yang join ni, ya. Tetapi dalam sesuatu institusi, saya rasa Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah is doing the right way. You need to educate women first. Okay. Then only kita boleh unite dan kita ajak the other gender to join, ya. Kita kena tahu dulu. Kalau tak, kita seorang cakap A, seorang cakap B, kan, ya. Saya harap saya jawab soalan tu. Yang seterusnya, apakah kunci utama yang perlu bagi wanita di Malaysia memainkan peranan kepimpinan untuk penambahbaikan dalam bidang perubatan sains dan virus COVID-19? Terima kasih, ya. Okey, kolaborasi internasional sangat penting, ya. Kadang-kadang kita tengok nasihat yang diberi mengenai COVID-19 ni kerana orang yang beri nasihat itu memegang jawatan dalam Badan Dunia dan sebagainya. Jadi orang lain semua salah. Kita tak boleh. Dalam COVID-19 kita mesti berkolaborasi dalam penyelidikan antarabangsa, ya. For which the outcome may not be in our favor. Kita tak boleh hanya join penyelidikan yang kita rasa bermanfaat. Okay? Kita ambil penyelidikan tu, dia boleh jadi manfaat atau tidak manfaat. Jadi apakah kunci utama? Is the willingness, kemahuan untuk membuat perubahan. Masa saya dalam 3 bulan pertama saya dapat pos pengarah ni, saya tak nak pos ni sebab saya menjaga rakan rumah arwah Dr. Masnisa. Dia housemate saya jaga dia, ya. Saya tak nak pos ni dan saya beritahu Naib Chancellor, kalau saya tak boleh buat, saya akan letak jawatan. Okay? Tapi kemahuan tu kita tengok bila rakan saya meninggal dunia, saya ambil a little bit of break, kan? Kita nak settlekan diri kita. Tapi lepas tu, kita tak boleh, walaupun kita dalam grief setiap hari, wanita ni ada capability untuk memperbetulkan keadaan dan sama-sama. Jadi saya memperkuatkan jawatan kuasa saya. Saya adakan orang-orang yang saya tidak ada kemahiran. Saya tahu pusat kepimpinan ini perlu beri nasihat dalam A, B, C dan D, bukan hanya pembedahan kanak-kanak, kan? Ya. Bukan hanya hal-hal NCWO, kan? Jadi saya adakan pakar-pakar dalam jawatan kuasa saya. Jadi kunci utama itu is the willingness to make that change. Okay?
So lepas ni saya harap semua yang mendengar, you look back, how can you strengthen your jawatan kuasa? How can you strengthen your institution? Okay. Dalam bidang perubatan sains menangani mutasi ni, akhirnya seperti juga influenza dan sebagainya, kita live with coronavirus. Okay. Sama seperti Spanish flu dulu yang beribu-ribu mati, akhirnya nanti kita akan adapt. Okay. Bila tu wallahu alam, ya, Allah saja yang Maha mengetahui, tapi kita tak boleh off kita punya guard. Personally saya tidak rasa kita perlu chase variant nak bagi dos tapi kita boleh pilih siapa yang kita nak bagi coverage, extra coverage untuk variant yang bahaya ini, ya. Contohnya orang yang berisiko tinggi lah, ya. Healthcare worker yang, kalau healthcare worker macam saya ni, saya pun dulu tak nak Pfizer ni, ya. Sebab saya tahu banyak komplain. It's actually well researched, tapi kita pun seram-seram. Tapi dia kata, Prof, you tak ambil, kita tak bagi you pegang patient. Jadi kita buat. Sebab kita tengok balance kebaikan dengan keburukan. Yang kita melihat kebaikan kepada pesakit kita. Ya? Jadi dalam mengenangi mutasi virus COVID-19 ni, kita kena sentiasa, bukan kita, mengingatkan, is this the best for the patient? Ya? And therefore, kita tidak boleh duduk dalam lingkup kita saja. Kita kena berkolaborasi dengan mereka yang dah kena epidemik ni lebih awal daripada kita. Kita kena belajar pattern tu, nampaknya dah datang ke Malaysia. Ya? Kita tengok bila kita kasih orang makan semua kat luar, orang bawa anak dia yang kecil semua, dia tak perasan. The children can be carrier. Ya? And kalau you tengok ICU kanak-kanak yang data tidak dikongsi dengan rakyat, ya, mereka boleh datang dengan a very sick situation. Yeah. Just don't know, and then tanpa disedari dia ada long COVID. Yeah. Dia ada aneurysm, vessel, jantung dan sebagainya. Yeah. Jadi saya rasa ini yang saya maksudkan meaningful data. Untuk dikongsikan supaya kita ada perubahan sikap untuk memastikan mutasi ini boleh menjadi banyak kalau exposure banyak, kan. Jadi pendedahan tu kita limitkan. Yeah. Mutasi virus berlaku di badan atau badan manusia. Sebab kita boleh mengangkat manusia. Saya dah jawab ni, ya. Apa peranan kerajaan dan equality in gender? Lebih baik wanita punya pencapaian yang outstanding pada manusia. Lebih baik. Okay. Itulah saya nak cakap peranan kerajaan yang saya terangkan tadi lah. There must be political willingness, ya. Especially in the COVID, we have to be frank. Where are your representation of women? Takkan seorang. Kalau dia kata, oh ada ketua-ketua jabatan, no, that is not the ultimate, kan. Perusahaan tertinggi tu yang kita nak, ya. Okay. Jadi and there's nothing we can do unless there is political willingness atau the willingness of the party yang involved, ya. And I'm sure we will reach to that kalau kita persist dengan cakap baik-baik, ya, nampakkan mereka di mana kekurangan, ya. Sebab itu saya sebenarnya di KKM, saya 12 tahun saya di KKM sebelum saya join UKM. Apa yang saya suka di UKM ialah dia limitkan tempoh ketua jabatan dekan kepada 2 term. Ya. Jadi term pertama 3 tahun, kemudian 2 tahun. Renew setahun. Jadi dia beri peluang untuk lebih ramai. You need new people. You can't do much in 3 years. But you can't stay on. Because you're thinking, you'll think you are the best, kan? Jadi saya rasa that must be conveyed. Otherwise, nak tunggu macam mana, kan? Adakah kerajaan Malaysia telah cukup menghadapi masalah buat kesan? Personally, tidaklah. Jadi saya kata kita, tak logik, kan? Kita kategori 1 and 2 kita suruh duduk rumah. Tak bagi ubat. Vitamin pun tak bagi. Ya? Tapi orang duk baca, oh ni ada off-label drug ni. Yang syorkan off-label drug tu, ini adalah kumpulan pakar-pakar ICU tau. Ya? Apa salah kita engage mereka, ya? Walaupun kita tak nak gunakan, kita mesti engage. Kita kena show transparent dan berbincang. The fact that kita cakap ubat tu guna term off-label, maksudnya ubat tu berkesan. Ya? Tapi kita tak mau pakai. Jadi patutnya kita, that is how we educate people. Ya? Jangan kita pusingkan. Ya? Saya
rasa masa mula-mula dulu ada kerajaan panggil tim yang pada China tu kan, which is nice. After that saya tak dengar lagi. Mungkin mereka ada buat lah, saya nampak ada webinar-webinar tu, tapi mungkin kita perlu engagement tentang isu, isu yang sebagai doktor saya tak setuju kategori 1 and 2 diletakkan di rumah begitu saja. Pada saya mereka kena ada cara lebih daripada MySejahtera tu nak jawab-jawab. Bukan semua orang boleh guna apps tu ya. Mungkin kita boleh gunakan, saya kita gunakan GP di skrin. Saya dengar YBKJ pun kata dia nak perlu bantuan GP keliling ya, which is very good. You need, how can you are sick and you don't have a doctor for you? Kan? Jadi saya nak beritahu para hadirin, saya yang doktor kanak-kanak ni sepanjang COVID ni saya dah jadi macam doktor COVID juga ya. Orang SMS saya tanya, Prof boleh ke ni? Takkan kita tak sampai hati kita tahu orang kena COVID? Dia nak tanya siapa lagi kan? Jadi kita semua cross coverage dalam sepanjang pandemik ya. InsyaAllah ya, harus mempelajari seni mempertahan diri, setuju ya? Kita kena street smart. Jadi dalam proses bring up a daughter, arwah saya, ayah saya dulu dia risik memang kita kena street smart. Kita pandai-pandai lah, kena sekolah pandai, tapi kena street smart. Maksudnya macam mana nak, tak boleh orang tak tahu pun nak buat, tak ada phone, tak ada transmission, macam mana lah nak, memang kena basuh So kita self-sufficient termasuklah seni mempertahan diri, kalau boleh ambil lah menurut pandangan doktor, adakah seorang kena long COVID di kalangan berjaya? Tak. Saya sebut long COVID ni sebab saya tengok orang masih sibuk pasal vaksin. Come on, we have to move more than that. Memang hospital tu kurang ICU, tapi cuba tanya, beri data berapa orang yang hidup dia tidak balik kepada 100% sebelum dia kena COVID. There's a lot, you know. Saya punya staff pun anxiety tinggi, susah nafas, macam pecah dada. So klinik respiratory pun ada special klinik untuk yang masalah ni, nak follow up lagi. So we have to be honest with the rakyat, you know. Therefore kita tak boleh kata it's okay kalau you dapat COVID, you dah ambil vaksin, you dapat COVID, your COVID is mild. You cannot say that because you don't know the long COVID effect on that person. Okay, so we have to engage and saya hope tuan-tuan dan puan yang mendengar ni ambil iktibar lah, yang hadir hari ni at least tahu tentang long COVID. Saya hanya mengetahui bila saya sendiri mengalami, bila dah kena kan, betul, insomnia, asma, lethargi, betul, that's right. Itu pasal this may be controversial, tapi certain team di luar negara, bila mereka syorkan certain medication, walaupun mungkin kita rasa it's not going to work, kita kena lihat risiko long COVID. Orang yang kita dah ada cukup data macam mana rakyat tidak dirawat untuk kategori 1 dan 2 kan. Pada saya kita kena muhasabah dan kita kena look for how else we can do it. Off-label drug ada kesan bukan bergantung ke apa jenis off-label drug. Yang kerajaan kita gunakan yang masa masuk ICU tu kan, yang ubat rheumatology, tiba-tiba saya tak boleh ingat nama dia. Ubat tu untuk sakit rheumatology, tapi mereka gunakan untuk treat COVID bersama dengan satu jenis ubat lagi, itu pun off-label. That's why saya kata off-label ni maksudnya it works. Okay, that's kita nama off-label. Macam saya pakar bedah kanak-kanak, saya pun pakai off-label drugs, iaitu sirolimus yang guna untuk post-transplant kidney kepada anak-anak yang ada vascular anomaly. Kenapa saya dibenarkan? Kerana dah ada literature luar negara yang mengatakan ianya selamat. Jadi kita minta jawatan kuasa etika institusi kita membenarkan kita menggunakan ubat tersebut, dan kita pantau. Jadi bila kita nak guna off-label use, kita kena ada pemantauan. Dan lebih baik kita adakan pemantauan dan explain nicely, supaya tidak ada orang yang curi-curi ambil dan tak ada monitor. Itu pada pandangan saya lah.
Ivermectin is protease inhibitor. Ya, ada satu paper yang mengatakan dia protease inhibitor ni sesuai untuk melawan COVID lah. Ya. Sama ada hanya paper tu saja atau tidak. Again, saya rasa lebih baik engage peer kita, rakan-rakan luar negara kita yang ada pengalaman menggunakannya. Ya. Sebelum kita kata ubat ni bahaya dan sebagainya. Because cara memberitahu ubat tu bahaya itu tidak berapa betul sebenarnya. Semua ubat ada side effects, ya. Tapi kita weigh the risk and benefit, risiko dan sama je kita ambil vaksin tu kan, ya. Tapi yang penting masa COVID ni mesti vaksinasi. Orang dewasa mesti vaksinasi. Okey? Sebab kalau kita tidak vaksin, kita mendedahkan orang lain. Kalau kita dapat, kita mendedahkan orang lain kepada risiko yang serius, ya, COVID yang serius. Kita tahu dengan vaksin, kalau kita kena COVID tu dia tak serius. Jadi kalau kita transmit pun, kita boleh kena COVID juga walaupun kita dapat vaksin, dia tak serius dan orang yang expose pada kita pun dapat level yang tidak serius. Ya. Itu yang kita nak. Sebab kita tak mau long COVID issues. Ya. Begitu. Is it true that pesakit yang telah sembuh COVID boleh tidak sepatutnya jadi anti vaksin. Semasa pandemik adalah cabaran kepada semua rakyat. Kita kalau kita ada agama, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Macam kita ambil vaksin, kita tahu kita takut dan sebagainya. Jangan begitu. Kita ada enough evidence untuk fikirkan kepada ahli keluarga, kepada jiran-jiran. Ya? Jangan buat begitu. Berdosa. Ya? Jangan buat begitu. Sebab ada orang yang nak vaksin tapi tak boleh terima vaksin. Ya? Macam rakan-rakan saya yang ada yang on targeted therapy, dia ada kanser, yang ambil ubat khas, ya, yang darah dia rendah, darah putih dia rendah selalu, dia tak dapat vaksin. Dia nak vaksin sebab dia tengoklah dapat pergi mana-mana kan. Jadi kita yang boleh ambil vaksin ni janganlah I don't want to take vaksin, tak, sebab saya tak percayakan vaksin. It's not like that, ya. Ambillah vaksin, ya. Apa option bagi yang tidak boleh divaksin? Jadi sekarang ni kita dapati mungkin dia tak sesuai ambil jenis, kita ada beberapa jenis vaksin kan. Jadi sekarang ni ada pilihan untuk mereka yang tak sesuai untuk vaksin ni, kita boleh offer vaksin yang berikutnya. Dan kalau katakan dia ambil ubat tu, sel darah putih dia rendah, bila sel darah putih dia naik sikit, kita bagi vaksin. Jadi kita dah pandai. Dari masa mula-mula keluar dulu, kita kata jangan. Tapi over time, it is a fluid. COVID ni adalah keadaan fluid. Jadi kita kena... tak cukup lagi ke saya? Mungkin Prof boleh jawab soalan terakhir ni. Okey. Ya, saya takut terambil masa... Satu soalan terakhir. Okey, apakah option yang saya dah boleh jawab option yang vaksin tu. Yang terakhir ialah adakah benar masa pesakit dan ICU akan diberi steroid setelah kita sembuh nanti akan menyebabkan pesakit kekal diabetes. Steroid ni boleh menyebabkan keabnormalan pengawalan gula dalam darah. Tapi kalau kita dah berhenti steroid, kita tak boleh berhenti macam tu. Kita ada dos kurang tamat. Kalau kita ikut nasihat, tidak ada kita dapat diabetes. Okey. Baik, permisi saya ucapkan nak kena ambil kena ambil air.
Saya harap perkongsian saya bermanfaat dan semua yang saya berikan ni bernas dan tidak memudaratkan pendengar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Assalamualaikum Aziz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Universiti Bangsa Malaysia yang telah berkongsi panjang lebar mengenai dengan ceramah beliau bertajuk Wanita dan Perubatan Sains dalam Perjuangan Menghapuskan COVID-19. Terima kasih banyak ilmu kita dapat hari ini, perkongsian terma-terma, dan kita bangga dengan wanita-wanita wira. Mereka adalah barisan hadapan yang sama-sama untuk memperjuangkan menghapuskan COVID-19. Terima kasih banyak kerana tanpa mereka kita tidak sesehat macam ini. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi kepada Prof yang sudi bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih kepada yang mengajukan soalan kepada Profesor. Semoga soalan dan jawapan yang diberikan oleh Profesor tadi menjawab persoalan yang telah dikemukakan. Oleh itu kita akan take 5, break 5 minit dan kita akan bersama dengan Profesor Madya selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.